Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Jamadil Akhir 30 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Peniaga rugi terpaksa naikkan harga ayam siap masak. Juga lelaki mati elak tapir. Isu kekurangan bekalan ayam, tinjauan wartawan Baizura Syafiee di sekitar ibu kota siang tadi mendapati bekalan ayam segar masih ada dan mencukupi bagi menampung keperluan orang ramai. Namun harga ayam dilihat sedikit tinggi, iaitu pada harga RM9.10 sekilogram. Perkara itu bukan sahaja menimbulkan kegusaran pengguna, malah peniaga. Beberapa peniaga yang ditemui di Pasar Besar Pudu dan Pasar Caukit siang tadi berkata mereka tiada masalah untuk mendapatkan bekalan ayam, namun mengharapkan harga bagi bahan mentah tersebut tidak lagi dinaikkan. Ini kerana kenaikan ayam bukan sahaja menyebabkan pembeli terkesan, malah untung diterima juga minima demi menjaga pelanggan. Bekalannya tak ada masalah. Masalahnya harga je. Harga tu. Macam kita nak berniaga dengan customer yang nak berniaga macam mana? Kan? Macam orang ni pun nak berniaga, kita nak berniaga kan? Macam tentulah masalah dia. Macam nak makan-makan ni biasa lah. Kita rasa lah berat dia kan daripada dah. Kalau gagasan tu dah RM8, dah jadi RM10. Macam tu lah. Kalau sekilo dah sebelum dekat RM10 tu kan? Betul tak? Tu je lah kos. Tinggi sikit lah. Tapi pasal naik harga ni tak tahu siapa. Kenapa dia naik, kenapa dia turun. Tapi turun tak ada lah. Saya rasa dalam minggu ni tak ada kak. Dalam minggu ni tak ada lah. Customer merungut apa semua tak ada lah. Cuma mungkin saiz tu sajalah, saiz. Saiz tu mungkin ada yang besar, ada yang kecil tu je lah. Tapi kuantiti ayam tu supply cukup lah. Itu sajalah. Bekalan cukup. Tak ada masalah. Ya. Perayaan ni mungkin perayaan ni mungkin ada yang cuti lah. Bila cuti mungkin sebelah sana supplier yang reban dah tutup kan. Ada separuh mungkin dah cepat tutup. So ayam tu yang berkurangan untuk dalam minggu ni saja, 2-3 hari ni saja. Ayam memang kalau ada memang ada pun. Semua ada. Di pasal ni ada ayam Cina ni kan. Macam-macam masalah lah. Itu je. Dia macam kata kalau ikutkan ayam memang ada je. Saya order macam banyak mana pun semua ada. Macam mana kata tak ada? Kalau kata saya order 10, dapat 8 sini juga. Memang ayam tak ada lah. Ini semua kalau saya order 10, ada 10. Mana ayam tu ada lah. Semua ada. Bukan tak ada masalah. Namun berlainan pula bagi seorang peniaga Yusniza Muhammad yang sudah lebih 30 tahun berniaga berkata, sudah seminggu premisnya mengalami masalah kekurangan bekalan disebabkan jumlah ayam yang diperolehi daripada pembekal telah dihadkan. Katanya jika sebelum ini dia boleh mendapatkan bekalan ayam mentah sekitar 100 hingga 200 ekor sehari untuk dijual kepada pelanggannya. Namun setiap kali tibanya musim perayaan, pembekal akan menghadkan separuh daripada jumlah ayam mentah yang ditempahnya. Rasanya memang musim perayaan tu memang kekurangan lah dia punya bekalan. Kita pun berpandu pada pembekal. Jadi pembekal memang kurangkan bekalan ayam tu pada kita buat masa ni. Setiap kali perayaan memang macam tu lah. Biasanya daripada nak mula perayaan tu dah masa seminggu. Sampailah lepas habis perayaan nanti biasanya kita dengar barang naik. Itu je lah. Harga naik. Itu memang masalah tu pada dulu lah. Sementara itu, pengguna ditemui berkata sejak seminggu lalu bekalan ayam masih mudah diperoleh di pasar basah. Namun mengakui harga ayam ketika ini masih mahal. Ada masalah hanya sekarang ayam menaik harga. Naik harga semua ayam kan. Tapi kat sini. Sini biasa ada je. Tak pernah tak ada pun. Mahal sikit lah. Mahal sikit lah. 90%. Biasa sebelum RM8.5, RM8 macam tu kan. Sementara itu, susulan rungutan orang ramai mengenai harga ayam yang mahal, Menteri PDN-HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata tidak berlaku sebarang kenaikan harga dalam masa beberapa minggu lalu. Sebaliknya, ia dijual mengikut harga siling ditetapkan kerajaan.
Isu harga ayam selain bekalan yang tidak mencukupi sentiasa menjadi tanda tanya terutama ketika musim perayaan dan bukan untuk menyalahkan sesiapa tetapi perkara ini harus ditangani dengan segera bagi menstabilkan harga dan juga bekalan ayam di pasaran. Saya Bazar Syafiee untuk Berita Al-Hijrah. Lain pula ceritanya bagi peniaga makanan, harga ayam ibarat barangan kayangan. Peniaga kecil-kecilan tersepit. Itu situasi sebenar yang dialami oleh peniaga makanan tepi jalan. Susulan harga ayam mentah naik dan kekurangan bekalan. Wartawan Hanisa Hasanuddin yang menyelami bebanan peniaga jalanan di Ibu Negara siang tadi ada butirannya. Tinjauan saya di sekitar Keramat, Kampung Baru dan Pantai Dalam mendapati ramai peniaga yang merungut dan terbeban dengan harga ayam mentah. Bagi seorang peniaga nasi ayam berempah, Abdul Saleh Mamat, dia menyedari kenaikan harga tersebut sedikit sebanyak menjejaskan modal perniagaan kecilnya itu. Sebab sekarang ni sebelum pada ni pun biasa abang beli dalam RM4 lebih RM5. Tapi sekarang ni dah mencecah sampai RM9, RM9.5 1 kilo. Jadi biasanya abang ambil stok pun bukan sikit. 40-50 ekor sekali beli dalam 2 hari, 3 hari habis. Kan itu mana faktor yang paling utama menyumbang kepada kita punya business drop lah. Jelasnya dia boleh menganggap bahawa keuntungannya itu menurun hampir 100% kerana dia tidak mahu menaikkan harga jualannya susulan memikirkan sambutan pelanggan yang mungkin berkurangan. Kita kalau masalah nak naikkan harga boleh, cuma tinggal lagi kita berpendirian orang kata lebih kepada customer. Sebab kalau kita naik mungkin customer lari sebab kita peniaga tepi jalan saja kan. Kalau kita peniaga restoran tu dia orang tak cakap apa. Itu yang menjadi masalah yang paling besar. Situasi sama turut dialami peniaga gerai nasi ayam. Disebabkan kenaikan harga bahan mentah itu, dia terpaksa menaikkan harga jualannya sedikit untuk menampung modal sedia ada. Sebelum ini dia perlu membayar sekitar RM3 atau RM4,000 untuk stok ayam mentah. Namun kini dia terpaksa mengeluarkan jumlah sekitar RM5 hingga RM6,000 untuk simpanan stok ayam selama 2 hari. Modal dengan untung, banyak keluar modal lagi lah daripada untung. Sebab kita jual nasi ayam RM6.5. Terpaksa kita kena naikkan harga makanan. Macam itulah. Sekarang ni dah naikkan lah? Sekarang ni kita tak naikkan lagi lah. Akan datang lah bulan 2 macam tu kita naikkan harga makanan lah. Terdahulu terdapat banyak aduan yang dipercayai bekalan ayam mentah tidak mencukupi dan harga sedikit mahal terutama di musim perayaan. Sampai bila masalah ini akan berulang dan menghantui rakyat? Ada rungutan daripada peniaga makanan yang berasaskan ayam disebabkan oleh stok ayam mentah yang terhad dan juga harga yang agak mahal. Mereka berniaga seperti tiada untung. Bahkan ada juga di antara mereka yang terpaksa menaikkan harga makanan. Namun ada juga di antara mereka yang berbelah bahagi untuk berbuat demikian kerana takut kehilangan pelanggan. Jadi sudah tiba masanya untuk pihak berkuasa duduk bersama peniaga-peniaga ini agar dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Seorang pemuda maut selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan ketika mengelak seekor tapir yang melintas di kilometer 98 Jalan Jerangau Jabur dekat Bandar Al-Muktafi Billah Shah. Dalam kejadian jam 4.30 pagi, Muhammad Nur Hakimin Muhammad Fauzi, 26 tahun, maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Sementara rakannya Muhammad Irfan Nazran Ibrahim, 22 tahun yang memandu Pro 2 Viva tidak mengalami kecederaan. Kedua-dua sahabat itu dalam perjalanan dari Ketengah Jaya ke Bandar AMBS. Sebaik tiba di lokasi kejadian, seekor tapir secara tiba-tiba melintas sebelum kereta tersebut cuba mengelak. Pemandu mengelak ke kiri jalan menyebabkan kereta terbabit terlanggar tiang elektrik sebelum terhumban ke dalam cerun. Mangsa yang juga peniaga kedai makan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat dibawa ke bilik forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut.
Pemandu pikap yang terbabit dalam kemalangan mengorbankan 4 sekeluarga di Jalan Lebu ke Mempaga Bentong direman 7 hari. Ketua Polis Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata perintah reman terhadap lelaki berusia 44 tahun itu dikeluarkan semalam oleh penolong pendaftar Mahkamah Raub, Yusri Wanusuki. Kemalangan kira-kira jam 2.30 petang itu membabitkan pikap jenis Nissan Navara dipandu suspek dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire dipandu Muhammad Nazri Hamid, 44 tahun bersama isteri dan 3 anak. Isteri Muhammad Nazri, Raihan Muhammad, 43 tahun serta 3 anaknya iaitu Ahda Dalili Muhammad Nazri, 14 tahun, Ahmad Muaz, 7 tahun dan Ahda Imtinan, 4 tahun terkorban selepas tercampak keluar dari kenderaan akibat rompuhan kuat. Mereka sekeluarga bertolak dari kuartus kediaman di Felda Aring 1 10 pagi kemarin untuk menghadiri kenduri kahwin anak saudara isterinya di Kajang, Selangor. 2 lagi anak Muhammad Nazri masing-masing berusia 11 dan 12 tahun terselamat kerana menaiki kenderaan berasingan dipandu abang iparnya. Siasatan awal polis mendapati pemandu Nissan Navara dipercayai melanggar lampu isyarat sebelum merempuh kenderaan mangsa dari hadapan. Pemandu Nissan Navara disyaki positif dadah jenis metafetamin dan opiat cedera di kepala akibat kemalangan itu. Pihak polis turut menemukan 1 tiub straw lut sinar berisi syabu dalam kenderaan dinaiki suspek. Semakan mendapati suspek mempunyai 7 rekod lampau berkaitan dadah. Maritim Malaysia tahan sebuah kapal kargo berdaftar di Indonesia kerana disyaki bersauh tanpa kebenaran di Tanjung Sedili Kecil. Pengarah Maritim Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata kapal kargo berkenaan ditahan ketika rondaan penguatkuasaan di kedudukan 30.7 Batu Nautika Timur didapati dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kapal berkenaan tidak memiliki sebarang kebenaran bersauh namun seramai 20 kru warga Indonesia berusia antara 21 hingga 47 tahun memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kru dan kapal kargo ditahan serta siasatan dijalankan mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 bagi kesalahan bersauh tanpa kebenaran Pengarah Laut Malaysia. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Berehat seketika selepas ini, pengendali umrah mahu motek adil. Pelbagai pihak termasuk pengendali umrah memohon kerajaan mempertimbangkan semula prosedur operasi standard SOP baru yang mewajibkan dos penggalak COVID-19 bagi perjalanan ibadah tersebut. Ini kerana masih ramai individu yang belum mengambil suntikan ketiga itu memandangkan pengambilan dos berkenaan bukan sebagai syarat wajib vaksin COVID-19 buat masa ini. Pengarah Urusan Safar Badis Travel and Services Senam Berhad Muhammad Fazrul Bakri berkata, pengambilan dos penggalak kepada jemaah umrah sahaja sebagai syarat mengerjakan umrah dilihat tidak adil dan berat sebelah kerana SOP berkenaan tidak dibuat secara menyeluruh termasuk kepada semua pengembara yang ingin keluar dari negara ini. Jelas beliau yang mewakili suara industri dengan arahan terbaru itu, ia berkemungkinan menyebabkan jemaah akan menarik diri dalam masa terdekat. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Motek kerana akhirnya telah finalisekan SOP yang terkini bagi jemaah umrah. Cuma pandangan saya mengenai booster dose bagi jemaah umrah, kami rakan-rakan travel agency kebanyakannya merasakan adalah satu arahan yang tidak adil kerana berat sebelah. Mengapakah booster dose ini hanya diwajibkan kepada jemaah umrah sahaja, tidak secara menyeluruh kepada semua pengembara yang ingin keluar daripada Malaysia, juga dikenakan dengan arahan yang sama. Jadi dengan arahan yang ini, kemungkinan ada sebahagian jemaah yang masih lagi dalam keadaan sekarang yang tak berani nak mengambil booster,
dengan macam-macam cerita AFI dan sebagainya, akan menyebabkan mereka menarik diri daripada melaksanakan ibadah umrah dalam masa yang terdekat, dan ini juga membimbangkan pemain-pemain industri umrah sendiri. Dalam masa yang sama, beliau menyokong usaha kerajaan yang mahu setiap jemaah dilindungi insurans bagi perlindungan kesihatan, keperluan rawatan, isolasi dan kuarantin bagi jemaah yang dijangkiti COVID-19 semasa di Arab Saudi dan semasa pulang ke Malaysia. Bagi syarat mengenai insurans tambahan, saya amat bersetuju dengan syarat tersebut. Cuma dia ada sedikit penambahan kos di situ, yang mana kemungkinan ditanggung sepenuhnya lah, akan ditanggung sepenuhnya oleh jemaah lah, itu sendiri. Walau macam mana pun, sebelum ni walaupun tak ada COVID pun, kami tetap menyarankan kepada para jemaah untuk mengambil insurans ekstra. Sama ada dalam mana-mana insurans yang selain daripada yang kami tawarkan. Cuma dalam keadaan sekarang ni amat wajarlah jemaah mengambil insurans tambahan ini sebagai protection. Jelas Muhammad Fazrul, bagi pengambilan insurans tambahan itu, ia dijangka menyebabkan pakej umrah meningkat maksimum sekitar RM300. Beliau berkata walaupun ada kesan terhadap kos mengerjakan umrah, tetapi ianya satu keperluan buat masa sekarang. Semalam, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menggariskan 3 SOP baharu bagi perjalanan ibadah umrah. Antaranya memastikan jemaah lengkap vaksinasi dan wajib mengambil dos penggalak, selain jemaah perlu dilindungi insurans semasa di Arab Saudi dan pulang ke Malaysia yang akan bermula 8 Februari ini. Sementara itu, 1,000 jemaah umrah yang terkandas susulan penutupan sementara selama sebulan Januari lalu dijadual berlepas ke Tanah Suci pada hari pertama pembukaan semula 8 Februari depan. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia, PAPUH, Datuk Seri Razali Muhammad Syam berkata pihak pengendali umrah sudah melakukan semua persiapan walaupun sehingga kini prosedur operasi standard SOP baru belum dimuktamadkan. Bercakap kepada Berita Harian, Datuk Seri Razali berkata MOTEC memaklumkan SOP masih belum dimuktamadkan walaupun kerajaan sudah umumkan pembukaan semula umrah 8 Februari ini. Mereka sebagai pengendali berpegang kepada pengumuman MOTEC mengenai pembukaan semula umrah 8 Februari ini dan jemaah juga maklum mengenainya. Tambahnya, semua urusan sudah disiapkan termasuk pengeluaran visa. Namun agak bimbang jika pada saat akhir ia dibatalkan, sekaligus menyukarkan pihak agensi memulakan operasi mengikut ketetapan baharu kerajaan. Tempoh cuti sempena perayaan yang lama selain cuti khas dijangka menyebabkan kekurangan penderma darah sekaligus memberi kesan kepada stok bekalan darah negara. Faktor jarak antara perayaan yang terlalu dekat seperti Tahun Baru Cina dan Hari Wilayah Persekutuan dijangka memberi cabaran hebat kepada pusat darah negara dan tabung darah di seluruh negara untuk memastikan bekalan darah mencukupi. Ditambah dengan sentimen negara masih menghadapi pandemik menjadikan kehadiran penderma berkurangan, sedangkan keperluan untuk darah setiap hari masih sama. Pusat Darah Negara menyiasatkan keperluan 2,000 beg darah bagi merawat kira-kira 1,000 pesakit. Prihatin dengan masalah itu, Persatuan Penjawat Awam Kaum India Putrajaya dengan kerjasama Malaysia Hindu Sanggam Kajang and Serdang Local Councils menganjurkan kempen menderma darah 2022 selama 3 hari berturut-turut sejak Jumaat di IOI Mall Puchong. Lagipun memandangkan sekarang ni musim perayaan, ramai sebenarnya kita pun dah nampak dekat berita kan, ramai yang dah keluar balik kampung dan lazimnya bila keluar balik kampung akan ada juga kemalangan yang berlaku. So untuk itu juga kita akan kalau sekiranya ramai yang datang membantu memberikan ataupun menderma darah, ia akan membantu sektor perubatan kita nanti. Saya berminat untuk menderma darah untuk memupuk kesedaran kepada masyarakat kita betapa pentingnya kita menderma darah dan kita boleh menyelamatkan nyawa seseorang yang memerlukan bantuan darah kita ni lah. Selain itu, kita punya kebaikan yang tersendiri, contohnya selepas menderma darah pun tubuh kita akan menghasilkan darah yang baru dan kita akan rasa lagi lebih fresh.
Pembuat bom yang juga sub Ketua Kumpulan Abu Sayyaf, Muzrimar atau Mundi Sawajan yang dilaporkan ditembak mati pada Mei lalu di Filipina disahkan masih hidup. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ASKOM, Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata perkara itu disahkan hasil perkongsian maklumat daripada Pasukan Keselamatan Filipina melibatkan Joint Task Force Sulu JTFS serta Western Mindanao Command J2 West Mincom. Muzrimar disahkan masih hidup walaupun terbabit dalam beberapa siri pertempuran dan pertembungan dengan Pasukan Keselamatan Filipina sejak Julai 2021. Susulan itu, Muzrimar yang sebelum ini dikeluarkan dari senarai individu dikehendaki ASKOM tahun lalu, kini disenaraikan semula sebagai suspek dikehendaki membabitkan kes penculikan untuk wang tebusan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Selain mempunyai kepakaran dalam membuat bom, Muzrimar yang juga anak saudara kepada pemimpin kanan Abu Sayyaf iaitu Hatib Hajan Sawajan turut dikenal pasti sebagai perancang letupan beberapa insiden di Holo, Filipina pada tahun 2020 termasuk insiden letupan bom di The Our Lady of Mount Carmel Cathedral, Holo. Seketika nanti pemandu mabuk rempuh restoran. Ribut salji yang melanda Timur Amerika Syarikat menurunkan salji setebal hampir 40 cm. Keadaan itu menyebabkan lebih 6,000 penerbangan dibatalkan di negara itu serta jalan raya disekat. Beberapa kawasan di bahagian timur termasuk New York dan Boston dilanda angin kencang dan hujan salji lebat. Mesin garam dan kenderaan pembersih salji serta ais sudah dikerah untuk pembersihan akibat cuaca buruk itu. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan, buat masa ini perjalanan udara amat mustahil untuk dilakukan terutama di kawasan terlibat ribut berkenaan. New York, New Jersey dan Boston sudah mengisytiharkan darurat salji. Ekoran ketebalan salji yang digelar snow bomb melanda kawasan berkenaan. Cuaca buruk itu turut diramal membawa suhu sejuk beku yang sangat ekstrim. Keadaan tersebut telah melumpuhkan pengangkutan serta mengganggu bekalan elektrik di wilayah yang didiami hampir 70 juta penduduk itu. Di Massachusetts sahaja, hampir 120,000 rumah terputus bekalan elektrik. Kawasan pantai pula dijangka menerima lebih tebal salji. Ribut salji ini merupakan antara yang terburuk dalam sejarah negara Uncle Sam itu. Sebuah pesawat kargo China Airlines Boeing 747-400F rosak selepas berlanggar dengan beberapa kenderaan yang membawa bagasi penumpang. Kejadian yang berlaku di lapangan terbang O'Hare, Chicago itu dipercayai berpunca akibat permukaan jalan yang licin dan salji tebal. Berdasarkan rakaman insiden yang tular semalam, beberapa kenderaan bagasi di tempat kejadian dilihat terseret akibat daripada pelanggaran tersebut. Sejurus kemudian, pasukan bomba bergegas ke lokasi kejadian. Bagaimanapun, pesawat tersebut hanya mengalami kerosakan pada bilah enjin sebelah kiri. Setakat ini, China Airlines masih belum mengetahui punca sebenar kejadian, namun pihaknya akan memberikan kerjasama penuh dengan pihak berkuasa penyiasatan Amerika Syarikat berhubung insiden terbabit. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan berlaku. Sekurang-kurangnya 13 maut termasuk 4 kanak-kanak selepas sebuah van penumpang yang mereka naiki terbalik di lebuh raya berdekatan Bandar Lagos de Moreno, Mexico. Nahas turut menyebabkan 10 yang lain cedera. Siasatan awal mendapati kenderaan yang membawa 23 penumpang dari Toluca itu dalam perjalanan ke San Juan de los Lagos bagi menghadiri upacara keagamaan. Pemandu van itu kemudian dilaporkan hilang kawalan sebelum terbabas dalam longkang besar di tepi lebuh raya berkenaan. Menurut pegawai Jabatan Bomba Jalisco, pihaknya menerima laporan mengenai nahas tersebut kira-kira 7 pagi semalam waktu tempatan dan segera mengerahkan anggotanya untuk misi menyelamat.
Menurut pihak berkuasa, 12 daripada 13 mangsa maut di tempat kejadian kerana tersepit dan mengalami kecederaan parah, manakala seorang lagi mangsa meninggal dunia di hospital. Seorang pemandu berusia 19 tahun diharamkan memandu selama 2 tahun sebagai hukuman selepas dia merempus restoran McDonald pada November tahun lalu. Remaja itu yang mengaku mabuk ketika kejadian dikenakan hukuman berkenaan setelah 2 bulan dibicarakan di Mahkamah Magistrate Crawley, England. Taylor Steele yang memandu kereta jenis Volkswagen gagal dalam ujian nafas alkohol di tepi jalan. Dia mengaku dirinya minum arak di sebuah pub sebelum keluar memandu dan merempuh restoran tersebut. Steele kemudian ditahan dan didakwa memandu di bawah pengaruh alkohol. Dalam perbicaraan tersebut juga, dia juga turut dijatuhi hukuman perintah kerja komuniti selama 12 bulan dengan bekerja 80 jam tanpa gaji dan perlu membayar denda €80 dan bayaran surcharge mangsa €95 dalam tempoh berkenaan. Sistem pendidikan sedia ada akan disesuaikan agar lebih cakna tentang alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Kurikulum pendidikan TVET perlu penambahbaikan untuk memenuhi keperluan pekerjaan pada masa hadapan. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Saksikan Globe Al-Hijrah 8.45 malam dengan topik cuaca sejuk melampau dunia bersama Khadijah Faisal. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Ari Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.